Salam bang, Waalaikumsalam. Tak rasa ke cara terbaik untuk keluar dari kemelesetan ekonomi adalah dengan melawan arus IMF punya ekonomi seperti mana BRICS berlaku? Okey, jom kali ni kita cerita sikit lah pasal IMF kan. Saya pernah sebenarnya buka cerita pasal IMF sebelum ni tapi ramai orang marah saya. Bila saya cakap sikit pasal IMF kan, orang semua cakap saya backing IMF. Saya pro IMF, saya pro barat. Aduh, susah lah macam ni. Sebenarnya guys, dalam menilai organisasi seperti IMF ni, kita kena ada satu pemikiran yang kritis ataupun critical thinking lah. Maksud saya, kita kena cuba meletakkan diri kita ni dekat tengah dan tidak terbawa-bawa oleh pemikiran lama yang cuba dipengaruhi oleh orang politik yang mana sebelum ni telah mendoktrinkan kita sejak tahun 1998 dan kemudian kita menilai sendiri sama ada adakah baik ataupun buruk. Saya pernah menonton satu video daripada Wan Ahmad Faisal dia cakap pasal IMF lah. Dan to be honest lah, secara overall saya bersetuju apa yang dia cakap tu. Iaitu dia kata ada baik dan buruk lah IMF ni. Maksud saya adalah, bukan semua benda yang IMF buat tu salah. Akan tetapi, bukan semua benda yang mereka buat tu kita boleh ikut. So, it's up to us untuk kita proses dan juga kita digest. Mana satu benda yang baik tu kita ambil lah. Benda yang tak bagus tu janganlah kita ambil. Bila kita membuat satu pertimbangan dan juga pemikiran rasional, kita tidaklah cepat menggelabah. Hanya kerana IMF ni menggunakan perkataan seperti fiscal consolidation, monetary tightening. Lepas tu kita nak menggelabah. Kita katalah macam-macam yang kita ni mengikut telunjuk IMF lah. Actually, benda tu, perkataan tu biasa je dalam ekonomi. Okay guys, first of all kita kena faham. IMF ni dia membawa pemahaman apa dalam ekonomi? Dia membawa satu pemahaman ni ataupun ideologi yang kita panggil sebagai neoliberal. Neoliberal ni bermaksud mengurangkan campur tangan kerajaan, reduce government intervention, contohnya macam kawalan harga dan sebagainya. Yang mana kita dah buat untuk kita punya sektor kewangan dan juga sektor perkhidmatan, sektor barang pun kita dah buat. Dalam kewangan contohnya kita liberalize kita punya financial administration rules lah macam mana yang BNM buat. Lagi satu, bila kita remove kita punya approved permit system, for example, itu pun sehaluan dengan pandangan neoliberal ataupun kita bergerak ke arah liberalisasi. Kita boleh untuk tidak bergerak ke arah liberalisasi. Akan tetapi kita punya level of competitiveness tu kita akan kalah lah dengan negara jiran. Maksud saya negara jiran liberalize dia punya certain sectors yang menjadikan mereka ni lebih kompetitif, mereka lebih attractive among foreign investors. Akan tetapi kita continuously tutup ekonomi kita, kita takut nak liberalize. Itu menjadikan kita kurang kompetitif lah dan menjadi kurang menarik di mata ke pelabur-pelabur asing. Akan tetapi, pandangan neoliberal ni pun bukanlah satu pandangan yang perfect. Tidak ada pandangan yang perfect. Dia ada kelemahan juga. Kita tidak boleh membiarkan ekonomi itu 100% tanpa campur tangan kerajaan. Sebagai contoh, kalau kita biarkan aja, akan ada syarikat-syarikat yang membentuk kartel. Kartel ni pula akan menentukan harga dan menyebabkan harga menjadi lebih mahal. Itu adalah sebagai contoh lah. Jadi dia akan sentiasa ada pro and cons guys dalam fahaman neoliberal ni. IMF adalah satu organisasi yang saya percaya membawa fahaman neoliberal lah. Okey, dan jom kita tengok BRICS pula lah. Benarkah BRICS ni membawa fahaman yang totally different daripada IMF? Kalau nak cakap dia orang ni membawa idea yang totally different daripada IMF pun tak juga. Sebagai contoh dia orang berhasrat nak tubuhkan apa tahu? CRA, Contingent Reserve Arrangements. Yang mana CRA ni bercita-cita untuk menggantikan pula IMF. Jadi nak kata kalau dia orang ni keluar terus daripada IMF punya ideologi pun pada saya kurang tepat jugalah. Sebenarnya cara yang betul-betul untuk kita keluar daripada fahaman neoliberal ataupun kapitalis ni adalah kita bergerak ke arah ekonomi Islam, for example. Sebagai contoh, kita gunakan wang dinar sebagai satu mata wang untuk perdagangan antarabangsa di kalangan negara-negara Islam. Akan tetapi, benda tu memerlukan apa? Memerlukan penyatuan dan persefahaman di antara kesemua negara-negara Islam. Tapi masalahnya negara Islam ni susah nak bersatu. That's why kita tidak boleh mewujudkan satu blok perdagangan yang very very strong. Jangan nak kata antara negara-negara lah. Kita dekat Malaysia ni pun sesama Islam, sesama Melayu pun susah nak bersatu. Masing-masing dipisahkan dengan ideologi politik tersendiri. Itu sebenarnya masalah kita. Itu yang membuatkan kita ni terperangkap di dalam sistem ekonomi konservatif, sistem ekonomi neoliberal. Unless satu masa nanti kita bersatu, kita bergerak seiring, then pada masa tu barulah kita boleh keluar daripada sistem ekonomi yang sedia ada.